dan makhluk tu berbungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sultanuhu 'ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Nama aku Ray. Hari ni aku ada satu kisah seram dan cerita ni adalah cerita betul yang aku dapat daripada salah seorang subscriber aku. Sebelum aku mulakan, aku nak minta maaf kalau sound aku tak berapa jelas sebab keadaan dekat luar bilik aku tengah hujan lebat. Dan sebelum aku mulakan, jangan lupa tekan button like dengan subscribe dekat bawah. So, jom kita start. Aku akan gunakan nama samaran untuk pencerita kisah ni dan aku beri nama dia Nana. Okey, kisah ni berlaku masa tu Nana baru 12 tahun ataupun darjah 6. Dan masa ni Nana dan kawan-kawan dia baru habis peperiksaan, iaitu peperiksaan UPSR. Jadi korang semua pun tahu yang selepas habis UPSR tu ada gap di antara sekolah dan cuti. Jadi cikgu-cikgu diorang plan untuk adakan satu majlis akhir tahun. Kiranya pada majlis tu diorang akan serahkan keputusan UPSR dan adakan persembahan. Kira macam majlis anugerah lah macam tu. Sebelum majlis tu diadakan, kelas Nana diarahkan untuk adakan satu persembahan. Jadi diorang pun bincang dengan guru kelas diorang. Diorang ni decide untuk adakan satu persembahan tarian. Diorang adakan sesi latihan untuk tarian tu selepas waktu sekolah. Dan diorang adakan latihan tu di dalam bilik darjah diorang. Sebelum aku pergi lebih lanjut, aku akan cerita sikit di mana kedudukan kelas Nana. Kelas Nana ni dia terletak pada di hujung blok. Kiranya kelas dia lah paling hujung dekat blok. Dan sebelah kiri kelas Nana ni ada tangga. Tangga yang menuju ke tingkat 1 dan 2. Betul-betul di belakang blok ataupun sebelah je dengan tangga tu ada satu bangunan lama. Bangunan tu adalah tandas guru yang dah tak digunakan lagi. Kiranya memang dah usang bangunan tu dan tak ada air. Kira penuh dengan sampah sarap dan daun-daun yang dah rapuh. Nana dan kawan-kawan dia tak tahu kenapa tandas tu tak digunakan dan dikunci. Tapi time tu diorang masih kecil lagi, masih budak-budak kan, darjah 6. So diorang tak peduli sangat pasal tandas. Kenapa aku cerita pasal tandas ni? Sebab Nana bagi tahu dekat aku yang pada satu hari, pada sesi latihan diorang menari, ada seorang budak daripada kelas Nana yang telah masuk tandas. Nana sendiri tak tahu macam mana si budak ni boleh masuk dalam tandas tu sebab tandas tu dah usang dan berkunci. Aku bagi nama budak tu Siti. Nana ni dia cerita kat aku yang Siti ni agak nakal dalam kelas dia. Siti ni dan beberapa kawan orang lain dah pecah masuk ke dalam tandas guru yang dah lama usang. Bila dia orang masuk, Siti dan kawan-kawan dia perasan yang tandas tu sangat-sangat penuh dengan daun-daun lama yang dah reput dan ada satu bau yang macam bau bangkai tikus. So, diorang cepat-cepat keluar daripada tandas tu lepas bau benda yang busuk. Siti ni dan kawan-kawan dia bila diorang dah keluar daripada tandas tu, diorang lupa. Diorang lupa apa? Diorang lupa nak kunci balik pintu tandas tu. Jadi, keesokan harinya ada satu perhimpunan dan guru besar telah buat satu amaran. Diorang dapat tahu yang ada budak dah masuk dalam tandas guru dan guru besar tu bagi amaran. Sesiapa saja yang ditangkap masuk ke dalam tandas tu akan dihukum. Walaupun budak-budak kelas Nana ni tahu yang Siti yang masuk, tapi diorang rahsiakanlah benda tu sebab diorang tak nak benda tu berpanjangan dan diorang nak fokus dengan latihan menari diorang. Sepanjang latihan diorang, tak ada satu pun masalah. Semuanya berjalan dengan lancar. Tapi sampailah satu hari tu. Hari tersebut adalah hari terakhir latihan diorang. Disebabkan hari tu adalah hari yang terakhir, so diorang ambil keputusan untuk berlatih lebih lama. Diorang pun habis latihan tu dalam waktu-waktu senja, tapi belum lagi masuk maghrib. Disebabkan itu, latihan yang terakhir diorang juga, diorang ambil keputusan untuk tangkap gambar.
kelas diorang ni terlalu sempit untuk tangkap gambar ramai-ramai. So diorang ni ambil keputusan untuk tangkap gambar dekat luar. Diorang pun decide untuk tangkap gambar dekat tangga yang dekat sebelah kelas diorang. Dan time tu kan aku cakap tadi dah nak senja. So ada sinaran matahari yang sangat cantik untuk diorang tangkap gambar dekat situ. Diorang pun apalah lagi, beratur ramai-ramai kat tangga tu, mengikut anak tangga dan posing lah tengah gambar. Orang yang bertanggungjawab dekat gambar tu adalah Haikal. Haikal ni satu kelas dengan Nana lah. Bila semua dah ready, Haikal pun dia keluarkan phone dia untuk tangkap gambar. Tapi tengah-tengah diorang ready nak tangkap gambar, Haikal nampak ada seorang di belakang kawan-kawan dia. Dan orang tu dia macam menunduk 90 darjah ke arah kawan-kawan dia. Tapi tengah-tengah Haikal nak tangkap gambar, dia baru tahu yang orang yang dia lihat tu bukanlah orang. Dan makhluk tu berbungkus. Yes, Haikal nampak pocong. Pocong tu betul-betul di belakang kawan-kawan dia. Haikal ni dia tergamam tau, dan dia macam membeku kat situ. Dia terkejut. Nana dan kawan-kawan yang lain perasanlah kenapa dengan Haikal ni. Diorang pun pusingkan kepala diorang pandang ke arah mana yang Haikal pandang. Dan korang tahu tak, bukan setakat dalam kamera. Satu kelas Nana nampak makhluk yang berbungkus tu. Korang boleh bayangkan tak, korang nak tangkap gambar kelas untuk kenang-kenangan, tiba-tiba korang pandang tepi korang nampak pocong. Dan Nana cakap yang penampakan makhluk pocong tu sangat-sangat jelas. Cuma Nana tak perasan bagaimana rupa muka makhluk. Satu kelas Nana ni menjerit dan terkejut, dan diorang berlari secepat mungkin ke semua arah. Dan dalam keadaan yang huru-hara tu, diorang decide untuk lari ke arah pondok pengawal. Sampai-sampai je diorang ni dekat pondok pengawal, selamatlah ada makcik guard yang tengah bertugas. Dia pun tanyalah dekat Nana dan kawan-kawan dia apa yang terjadi. Diorang pun ceritalah yang diorang nak tangkap gambar dan tiba-tiba ada pocong kat tangga. Lepas tahu kisah yang terjadi, Magat tu pun terus marah diorang. Magat tu marah sebab diorang tangkap gambar dekat tangga. Sebab Magat tu cakap kawasan situ keras. So Magat ni bebel lah dekat diorang dan marah diorang ni. Kenapa tangkap gambar dekat situ dan kenapa buat latihan sampai lewat senja. Nana satu kelas pun terpaksalah tadah je dengan bebelan Magat. Dan satu kelas Nana ni, diorang duduk diam dekat pondok pengawal sampailah mak ayah diorang ambil diorang untuk pulang ke rumah. Dan korang ingat tak siapa yang first nampak pocong tu? Yes, Haikal. Masa diorang tengah tunggu dekat pondok pengawal tu, Haikal ni dia check phone dia balik. Dan rupanya dalam keadaan huru-hara tadi, Haikal dalam tak sedar dia dah rakam situasi tersebut. Dan dalam video rakaman Haikal tu nampak dengan jelas entiti pocong tersebut. Haikal pun dia ambil keputusan untuk simpan video tu. Jadi korang nak tahu tak apa jadi dekat video tu? Pada malam kejadian tersebut, Haikal dan keluarga dia diganggu. Haikal ni dia tunjuk dekat mak ayah dia tentang video pocong tersebut. Selang beberapa minit selepas diorang tengok video tu, rumah Haikal ni tiba-tiba blackout. Tapi bila diorang tengok luar rumah dan rumah jiran-jiran, diorang nampak yang hanya rumah diorang sahaja yang blackout. Dan dalam situasi yang gelap tu, tiba-tiba ada satu bunyi dentuman dan bergolek dekat atas atap rumah Haikal. Ayah Haikal pun dah tak sedap hati. Jadi ayah Haikal ni dia ambil phone Haikal tadi dan dia padam video pocong. Dan diorang pun start baca Yasin. Alhamdulillah, lepas saja baca Yasin tu, selang 20 ke 30 minit, elektrik rumah Haikal kembali pulih. Dan tak ada lagi gangguan yang Haikal dan keluarga dia dengar. Okey, itu saja untuk kisah seram aku untuk video kali ini. Terima kasih kepada sesiapa yang dah tonton video ni sampai habis.
Untuk sesiapa yang baru pada channel aku, jangan lupa like dan subscribe dekat channel aku. Kita jumpa pada next video. Assalam.